Hari ini ialah perayaan trompet. Saya berdoa agar Bapa dan Ibu Syurgawi akan banyak mencurahkan berkat Roh Kudus kepada semua ahli keluarga Sion melalui perayaan trompet ini. Hari ini, mari kita luangkan masa untuk memahami mengapa Tuhan menetapkan 10 hari doa dan membenarkan kita banyak masa untuk berdoa dengan belajar makna perayaan trompet dengan kubah yang bertajuk perayaan trompet dan minggu doa. Perayaan trompet ditetapkan untuk membuat persediaan untuk hari pengampunan dosa bagi semua orang Israel untuk menjalani kehidupan yang lebih suci dan saleh. Kerana hari pengampunan dosa mendekati, mereka meniup trompet dengan kuat selama 10 hari sebelum hari pengampunan dosa. Tuhan berjanji bahawa pada hari ini, semua dosa dan pemberontakan yang dilakukan oleh orang Israel sepanjang tahun diampuni. Meniup trompet pada hari pertama bulan ke-7 mengikut kalender suci telah dilakukan sebagai persediaan untuk hari pengampunan dosa. Inilah asal-usul perayaan trompet, iaitu perayaan musim luruh yang pertama. Kita perlu meneliti apa yang berlaku 3,500 tahun yang lalu pada zaman Musa. Pada hari ke-50 setelah Musa menyeberangi Laut Merah dengan orang Israel, dia naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum buat kali pertama. Apabila Musa naik ke Gunung Sinai buat kali pertama, dia bersama Tuhan selama 40 hari. Semasa Musa bersama Tuhan, dia tidak minum air atau makan roti. Tuhan memberinya loh batu 10 hukum dan memerintahkannya untuk mengajar semua orang Israel cara melayani Tuhan dengan hukum ini. Namun, semasa dia turun dari gunung dengan loh 10 hukum, umat Israel menyembah patung lembu emas. Tepat di hadapan mata Musa, orang Israel mengingkari 2 daripada 10 hukum. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Dan jangan beribadah kepada patung. Jadi, Musa membuang loh 10 hukum suci yang dia terima daripada Tuhan, memecahkannya di kaki gunung. Semua peristiwa ini berlaku 3,500 tahun yang lalu sebagai ramalan untuk menunjukkan kepada kita apa yang akan berlaku dalam kerja penebusannya pada masa depan. Musa menjadi marah dengan orang Israel. Ini tidak dapat diterima bagi orang yang mesti menyembah hanya Tuhan. Jadi, dia memerintahkan orang Levi untuk membunuh semua penyembah berhala. Kira-kira 3,000 orang Israel terbunuh pada hari itu. Umat Israel berdoa kepada Tuhan dengan hati yang bertaubat dan mengingatkan kehendak Tuhan. Mereka memohon pengampunan atas dosa dan pemberontakan mereka. Tuhan memerintahkan Musa naik ke Gunung Sinai untuk memberikan loh batu 10 hukum buat kali kedua. Hari apabila dia naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum buat kali kedua, ialah hari pertama bulan ke-6 mengikut kalender suci. Di sana, dia berpuasa selama 40 hari dan menerimanya. Hari itu apabila dia turun dari gunung, ialah hari ke-10 bulan ke-7 mengikut kalender suci. Untuk orang Israel, ingat bahawa Tuhan telah mengampuni dosa mereka dan hari pengampunan dosa telah mendekati. Tuhan memerintahkan mereka untuk menyambut perayaan trompet dengan meniup trompet pada hari pertama bulan ke-7 mengikut kalender suci, 10 hari sebelum hari pengampunan dosa. Perayaan trompet pada hari ini banyak mengandungi makna. Tetapi makna yang paling penting ialah pertaubatan.
Makna trompet pertaubatan terkandung dalam perayaan trompet yang kita rayakan hari ini. Untuk pertaubatan ini, Tuhan telah menetapkan minggu doa selama 10 hari dari perayaan trompet hingga hari pengampunan dosa. Kita mesti betul-betul memahami makna perayaan ini melalui Alkitab dan memuliakan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana orang Israel menerima 10 hukum yang kedua melalui buku Keluaran bab 34. Buku Keluaran bab 34 ayat 1. Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tuhan berkata bahawa Dia akan membenarkan orang Israel menerima 10 hukum seperti yang pertama, sebagai tandanya mengampuni dosa menyembah patung lembu emas. Ayat 28. Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Dalam cara ini, Musa menerima loh 10 hukum yang kedua dan turun dari gunung. Tuhan membenarkan orang Israel menyambut perayaan trompet setiap tahun supaya mereka ingat bahawa Tuhan telah mengampuni banyak dosa mereka. Tuhan memerintahkan mereka meniup trompet pada hari pertama bulan ke-7 mengikut kalender suci. Apabila orang Israel mendengar bunyi trompet, mereka bersyukur atas rahmat Tuhan telah mengampuni dosa mereka dan diberikan masa untuk bertaubat selama 10 hari. Mari kita lihat buku Imamat bab 23 mengenai ini. Imamat bab 23 ayat 24. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Hari pengampunan dosa disambut pada hari ke-10 bulan ke-7 setiap tahun. Tuhan memberitahu kita bahawa hari pertama bulan ke-7, iaitu 10 hari sebelum hari ke-10 bulan ke-7, ialah pertemuan kudus yang diperingati dengan meniup trompet. Mari kita lihat buku Bilangan bab 29 ayat 1. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Perayaan trompet mesti disambut pada hari pertama, bulan ke-7, mengikut kalender suci dalam perjanjian lama. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 efa untuk lembu jantan itu, 2/10 efa untuk domba jantan itu, dan 1/10 efa untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru, serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap, dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan hari pengampunan dosa disebutkan dalam ayat 7. Tuhan mengajar kita bahawa perayaan trompet dan hari pengampunan dosa mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh itu, Tuhan memerintahkan mereka menyediakan hari pengampunan dosa dengan meniup trompet panjang pada hari pertama bulan ke-7 setiap tahun. Oleh itu, hari pengampunan dosa dan perayaan trompet tidak dapat dipisahkan. Mari kita lihat ajaran Tuhan tertulis dalam buku Imamat bab 26 mengenai menyambut perayaan dengan suci tanpa memandang rendah ketetapan, peraturan dan hukumnya.
Imamat bab 26 ayat 14. Tuhan berfirman, jika kamu tidak mahu taat kepada perintahku, kamu akan dihukum. Jika kamu tidak mahu patuh kepada hukum dan perintahku, serta tidak menepati perjanjian yang aku buat dengan kamu, aku akan menghukum kamu. Aku akan mendatangkan bencana kepada kamu, penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan demam, sehingga kamu buta dan hidup merana. Kamu akan bercucuk tanam tetapi sia-sia sahaja kerana musuh kamu akan mengalahkan kamu dan memakan hasil tanaman kamu. Tuhan berkata bahawa hukuman dan kutukan seperti itu akan menimpa orang yang membenci ketetapan, peraturan dan hukum Tuhan. Mari kita lihat buku Keluaran bab 20 ayat 6. Aku menunjukkan apa? Kasih setia kepada beribu-ribu orang, iaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Perayaan yang kita sambut hari ini ialah suatu perintah, arahan dan perjanjian yang diperintahkan Tuhan untuk kita patuhi. Tuhan akan menunjukkan kasih setia kepada berapa keturunan? Kepada beribu-ribu keturunan orang. Dia menunaikan janji ini dalam perayaan ini. Pada zaman perjanjian baru, perkara terpenting kepada Tuhan ialah doa. Itulah sebabnya Tuhan membenarkan kita minggu doa dari perayaan trompet hingga hari pengampunan dosa. Melalui buku Lukas bab 1, mari kita perhatikan pekerjaan Tuhan yang berlaku selama minggu doa ini. Dan proses doa ini naik kepada Tuhan ketika orang kudus berdoa. Buku Lukas bab 1 ayat 8. Waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan melakukan apa? Sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Para imam masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan, sementara semua orang Israel berdoa bersama di luar. Bukankah Tuhan merupakan imam besar rohani pada zaman Roh Kudus ini? Yesus dipanggil menjadi imam besar oleh Tuhan menurut peraturan Melkisedek. Jadi, pada perayaan ini, apa yang harus umat Tuhan lakukan apabila perkara seperti itu berlaku? Kita perlu berdoa bersama. Apabila para imam membakar ukupan, perlu doa umat Tuhan. Ibadah tidak boleh dianggap lengkap tanpa doa. Doa amat diperlukan untuk ibadah. Melalui wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes, kita dapat memahami kepentingan doa. Mari kita lihat buku Wahyu bab 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pertupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan apa? Doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu. Kepada siapa? Ke hadapan Tuhan. Lalu malaikat itu mengambil pertupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Tertulis bahawa asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu naik ke hadapan Tuhan dari tangan malaikat. Kalian semua, bukankah ini bermaksud bahawa semua orang mengambil bahagian dalam upacara ibadah dengan berdoa di luar semasa imam mempersembahkan korban kepada Tuhan? Rasul Yohanes melihat wahyu ke mana doa orang kudus akan pergi. Dia melihat bahawa asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus naik ke hadapan Tuhan dari tangan malaikat. Tiada doa yang ditinggalkan dan semuanya telah dibawa kepada Tuhan.
Oleh itu, kemenyan yang dibakar oleh para imam dan doa umat mesti selalu dipersembahkan. Bukankah inilah sebabnya kita juga selalu berdoa semasa ibadah hari Sabat dan pada waktu doa harian? Kita mesti banyak berdoa selama minggu doa hari pengampunan dosa. Mari kita lihat buku Wahyu, bab 5 ayat 6. Bab 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah, apa itu? Doa orang-orang kudus. Doa kepada Tuhan tidak akan hilang. Doa kita bukan sahaja wujud pada saat itu, dan juga tidak akan dilupakan setelah beberapa waktu. Semua doa kita menjadi asap kemenyan dan dibawa oleh malaikat ke takhta Tuhan. Oleh itu, setiap hari kita mesti memanjatkan doa yang dimakbulkan oleh Tuhan. Doa perayaan trompet ialah doa pertaubatan. Oleh sebab subjek doa ialah pertaubatan, kita harus bertaubat dari lubuk hati, bukan hanya untuk dosa yang kita lakukan sepanjang tahun, tetapi juga untuk semua dosa dan pemberontakan yang kita lakukan di syurga. Melalui pertaubatan, kita dapat menyenangkan hati bapa dan ibu dan kembali ke kerajaan syurga yang kekal. Tuhan mengetahui kelemahan kita dengan baik. Oleh sebabnya, Tuhan akan selalu berdoa untuk kita. Mari kita lihat buku Roma bab 8. Roma bab 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, kerana makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, termasuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Sebab kita tahu bahawa sampai sekarang, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, iaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri, apa? Berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kala, kita berdoa perkara yang sama berulang kali. Kita tahu apa yang harus kita doakan atau bagaimana untuk mengucapkannya. Namun, Alkitab berkata, roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Tuhan, yang malah menjadi pembelah bagi kita. Membelah bermaksud berdoa, betul? Alkitab berkata bahawa Tuhan selalu berdoa untuk kita. Sama seperti orang Israel meniup trompet, dan mereka bertaubat atas dosa mereka, menyembah berhala anak lembu emas. Tuhan memberi kita masa untuk bertaubat melalui doa. Melalui doa ini, Tuhan membolehkan kita mengukuhkan hubungan kita dan berkomunikasi dengan Tuhan, serta merenungkan semua dosa yang kita lakukan sepanjang tahun di bumi ini, dan juga semua dosa yang kita lakukan di syurga sebelum kita turun ke bumi ini.
나팔을 길게 불어주었고 Mari kita lihat buku Ibrani bab 7. 한 말씀 더 찾아봅시다. Ibrani bab 7 ayat 22. 22절입니다. 이와 같이 Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. 저희 제사장된 자의 Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Kerana mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. 영원히 계심으로 Tetapi, kerana ia tetap selama-lamanya, imamannya tidak dapat beralih kepada orang lain. 제사직분도 Apakah jenis imamat yang dimiliki Yesus? 트라하였습니다. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. 갈리지 아니하나니 그러므로 Kerana itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Tuhan. 이는 Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. 그를 위하여 어떻게 한다고요? Melalui Alkitab, kita dapat pastikan bahawa Kristus, yaitu Tuhan, 기도해 주시는 selalu berdoa untuk kita, bahkan pada saat ini. 성경에서 우리 확인할 수 있습니다. Kalian semua, melalui perayaan trompet hari ini, 팔절을 통해서 kita perlu meniup trompet kepada semua orang di seluruh dunia 회개하는 dan memberitahu mereka untuk bertaubat kerana kerajaan syurga sudah dekat. 의미의 납 Trompet kita ada makna yang sangat penting. 하늘에서 죄를 짓고 이 지상으로 쫓겨내 Apakah yang mesti diutamakan oleh semua manusia yang melakukan dosa di syurga dan diusir ke bumi ini? Pertaubatan, bukan? Oleh sebab kita melakukan dosa dan diusir ke bumi ini, adalah wajar bagi kita untuk meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. 인지 상정이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그래서 우리 Jadi, 세상에 있어서 apa yang paling mustahak dalam iman kita ialah pengampunan dosa. 죄 사함을 얻기 전에 Untuk menerima pengampunan dosa, kita mesti bertaubat. 이제까지 우리 Jika kita menjalani hidup kita untuk kesenangan di dunia atau ketamakan sekular, 을 향해서 갔던 것이라면 kita perlu bertaubat dan mengarahkan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita kepada Tuhan 하나님께로 이제 다 돌이켜서 supaya kita dapat diubah 할 수 있는 믿음 sehingga iman kita dapat menjadi kuat 마음으로 dan hati kita akan selalu menghadap Tuhan. 우리 Mari kita lihat satu ayat lagi sebelum menamatkan. 누가복음 Buku Injil Lukas, 열어보도록 하겠습니다. Lukas bab 11 ayat 9. 11장 9절입니다. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. 찾을 것이요. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 그러면 너희에게 Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kala cengking? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di syurga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. 구하는 자에게 이 구한다는 것은 Apakah kata lain? Tanya, 뭐라고 표현할 수 있습니까? apabila kita meminta Tuhan untuk sesuatu, 구하는 bukankah kita selalu melakukannya dengan kaedah yang dipanggil doa? Apalagi Bapamu yang di syurga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maksudnya, 성령을 주시 dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang berdoa. 여러분 Kalian semua, 또 기도해야 얻을 수 bukankah kita dapat menerima Roh Kudus dan berkat daripada Tuhan apabila kita berdoa? 있는 것 아니겠습니까? 우리 하나님 Kita dapat menerima pengampunan dosa daripada Tuhan melalui doa. 부분이라고 볼 수 있겠습니다. 이 절기를 통해서 Untuk membimbing semua orang di Samaria dan hujung bumi 세계 모든 untuk bertaubat melalui perayaan ini, 거 하려면 먼저 bukankah kita sendiri harus mencapai pertaubatan yang lengkap dahulu 또 아직까지 supaya kita dapat memberitakan Injil 세상 모든 kepada semua orang di dunia 사람하고 yang belum datang kepada kebenaran? 그렇게 해서 Dengan demikian, 영광의 marilah kita menyebarkan kebenaran Tuhan yang mulia dan berita pertaubatan kepada semua orang di seluruh dunia. 회개와 더불어서 Bersama dengan berita pertaubatan, 것으로 끝나는 kita harus menginjilkan berita gembira 구원과 또 bahawa Tuhan akan membuka pintu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, dan kerajaan syurga. 올라선 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. 오늘 Tuhan telah membenarkan kita perayaan trompet untuk pertaubatan. 께서 허락해 주신 날입니다. 이제 우리 Sekarang, kita mesti meniup trompet menuju ke dunia dan membimbing semua orang yang hidup di perkampungan global untuk bertaubat. 세계를 향한 나팔이 되어야 되겠습니다. Apabila kita meniup trompet, 그런 나팔이 될 뿐 아니라 saya berharap anda dan saya
akan mencapai pertaubatan yang lengkap dahulu. 하나님과 더불어서 Bersama dengan Tuhan, marilah kita menyelesaikan Injil yang hebat ini, yang menyenangkan hati Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. 꼭 되었으면 좋겠습니다. Tuhan mengurniakan banyak berkat kepada orang yang bertaubat. 많은 축복을 허락해 주십니다. Seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. 장자의 비유 가운데서도 Hasil apa yang menanti anak yang hilang itu? Yang bertaubat dan pulang ke rumah? 탕자는 Anak yang hilang itu pulang ke rumah 한 사람 정도로 dan meminta bapaknya untuk menjadikannya salah seorang hamba yang diupah. 가는 것이 아니라 Dia pulang ke rumah dengan harapan 집에 dapat menjadi hamba, bukan anak di rumah bapaknya. 오히려 Namun, 지난 날에 bapa mengampuni semua dosa anaknya yang bertaubat atas yang dia lakukan masa lalu dan pulang ke rumah. 좋은 옷을 입히고 또 손에 또 가락지도 Bapa itu sangat gembira. Dia mengenalkan anaknya dengan jubah yang terbaik 대해서 굉장히 dan cincin pada jari anaknya, 잔치를 serta mengadakan jamuan. 장면을 누가복음에서 Kita dapat melihat ini dalam buku Injil Lukas, bukan? 그런 Sambil rindu akan tanah air asal rohani kita, yaitu kerajaan syurga yang kekal, yang akan kita kembali tidak lama kemudian. Marilah kita mengukir di hati kita sekali lagi, 영원한 bahawa hasil ini akan diberikan kepada kita. 사모하는 가운데 Saya berharap melalui perayaan trompet yang berharga ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saya ingin tamatkan khutbah hari ini. 있습니다. 감사합니다. Sekian terima kasih.